Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Amma ba'. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan syukur, sebesar-besar syukur kepada Allah kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada pagi yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan ini dapat bersama-sama kita meneruskan pengajian berkitab kita. Alhamdulillah, di dalam kitab Mutiara Tasawuf karangan Syekh Ibn Atta'illah, Risalah At-Tazkiyah fil Ahwal An-Nafsiyah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk kita terus hadir mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting kita mengharapkan seperti mana yang Al-Fadil Imam kita Bazul kita doakan sebentar tadi, raditu billahi rabba wa bil islami dina. Mudah-mudahan kita minta dalam hidup kita yang paling besar sekali adalah Allah Subhanahu wa taala redha kehidupan kita fid dunya wal akhirah. Jadi alhamdulillah, saya ucapkan jutaan berbanyak-banyak terima kasih kepada seluruh pimpinan ahli jawatan kuasa, terutama pengurusi, timbalan pengurusi, SU dan bendahari, dan kepada semua. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Ta'ala merahmati kalian semua. Baik, jadi Ustaz rasa tanpa kita melengahkan masa, yang ada kitab, jom insya-Allah sama-sama kita buka muka surat yang ketiga kalau tak silap Ustaz. Baru-baru lagi hari tu kita baru lepas lalu beberapa perkara, tajuk-tajuk ataupun poin-poin yang ulama ataupun yang kita kata pengarang kita tulis. Jadi insya-Allah pada pagi yang mulia ini kita nak masukkan pada bab yang mula-mula sekali. Baik, kita tengok atas sekali. Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur kita rafakkan kepadanya di atas kesempatan yang diberikan untuk mengutip dan menyelami lautan tazkiyah an-nafs menerusi mutiara tasawuf kita ini. Sebab bila kata menyelami lautan ni apa dia? Biasa dalam lautan ni banyak tak benda yang berharga? Betul? Banyak kan? Kalau dalam sebahagian kitab dia tulis mahzan, tempat simpan. Mahzan ni tempat simpan. Apa dia tempat simpan? Mutiara, jawahir. Jauhar. Biasanya dalam laut ni tadi, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, benda kecil je. Tapi jauh lebih bernilai lagi daripada benda yang besar. Batu yang besar mana? Tu batu buat rumah tu. Batu bata tu besar, banyak, tapi tak berapa nak bernilai. Berbanding dengan kita katakan, alah, hai Ustaz, adalah kot. Besar duit 10 sen kot. Ke besar penutup ni Ustaz. Jumpa Zabarjat, jumpa Delima, jumpa Zabrud. Alah, hai Ustaz, nak kata halus je Ustaz. Tapi macam mana tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, kita boleh tengok dia jauh lebih bernilai. Itu lagi besar Ustaz. Mana lagi banyak? Batu bata lagi banyak ke batu yang kita kata bernilai di dalam laut? Batu bata lah Ustaz lagi banyak. Maka itulah pengarang kitab umpamakan. Kita katakan banyak sangat batu bata di atas bumi kita ni. Terutama kita katakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak buat rumah ke. Ustaz ingat lagi dulu sahabat buat rumah. Berapa harga dia? Batu bata warna putih tu. 5 sen ke 6 sen. Tu satu tu. Kiralah satu pelet berbanding dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mutiara yang berada di dalam lautan. Maka kita nak selam untuk kita cari bagaimanakah
yang perlu kita faham konsep di dalam hidup kita. Nah, kena faham. Sebab kalau orang mengaji agama Allah SWT ni, dia merangkumi semua. Okey, ulama sebut kalau dia pakar dalam bidang engineer, dia guna engineer dia, tapi dalam konteks kerja dia sajalah. Nah, luar daripada konteks kerja dia, contoh tiba bulan Ramadan, tak pakai dah. Contoh tiba tak lama lagi nak sembelih hari raya haji kita, ibadah korban kita, tak pakai dah. Nah, contoh nak masuk Maulidun Nabi SAW 12 Rabiul Awal, kisah Nabi, tak pakai dah. Tetapi apabila orang yang faham ilmu agama Allah, dia boleh gerak semua ilmu-ilmu yang lain untuk masukkan di dalam hidup dia. Habis. Kali ini kita membahaskan secara terperinci. Nampak? Nah, dia nak bahaskan secara detail tentang tuntutan firman Allah. Nampak? Sebab tu dia nak kata dekat sini, kita hidup ni atas muka bumi Allah ni, kena ikutlah apa aturan Allah. Betul? Kan? Kita tumpang kereta orang, ibu-ibu tumpang kereta orang, ataupun ayah-ayah tumpang kereta orang. Nah, baru duduk 10 minit, tiba-tiba hunjurkan kaki. Hai, driver kata. Nah, tuan punya kereta kata, amboi, mengelunjur kaki. Kan? Selang 10 minit, 15 minit, nah, dia angkat kaki dia tu tadi, letak atas dashboard. Mabuk sungguh. Kan? Nak berasa diri dia tu tadi hebat, agak-agak apa perasaan? Nah, tuan punya kereta kata, amboi bang, makin naik lemak nampak. Daripada lunjurkan kaki, tiba-tiba kaki tu duduk atas, kenalah ikut peraturan dia, agak-agak lah. Nah, beradablah sikit, kita duduk pun dalam kereta orang. Betul tak? Tak boleh sewenang-wenangnya. Contoh bagi orang isap ukuk, nak isap ukuk. Nah, orang isap vape, nak isap vape. Nah, nak tekan sana, nak tekan sini. Beradab. Begitulah kita tumpang di atas muka bumi Allah. Nah, kita tumpang seketika di atas muka bumi Allah. Jangan sampai kita lawan hukum hakam daripada Allah. Nah, ulama-ulama dah sebut dah. Mufti-mufti dah sebut dah. Nah, bahawasanya ada benda-benda daripada sudut hiburan boleh membawa kepada syirik. Betul? Boleh membawa kepada kufur. Boleh membawa kepada khurafat. Boleh membawa kepada pemujaan. Kan? Mufti-mufti, ulama-ulama kita kata, tok sadut sambut lah apa? Pemujaan roh. Apa bon-bon, Ustaz pun tak ingat dah. Pemujaan roh di antara dua negara, dua pihak. Jepun dengan Malaysia. Hati-hatilah. Kan? Pihak agama dah nasihatkan. Kalau boleh jangan duk buat. Pihak berautoriti dah nasihatkan, jauhkan. Kerana ia mengandungi unsur-unsur syirik. Bukan dia unsur kebudayaan. Kerana dia pemujaan roh. Pemimpin-pemimpin tak nak dengar juga. Maka jawablah besok di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni kita bimbang ni. Kan? Sebab apa? Sebab kita tumpang atas muka bumi Allah. Kena ikutlah aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tak nak ikut sekalipun, ada tak boleh kita ikut gambaran-gambaran yang lain? Nampak? Ada tak benda-benda yang meringankan kita? Macam mana Ustaz selalu sebut? Kan? Kematian mak atau ayah kita. Ataupun ahli keluarga kita. Allah Ta'ala perintahkan harta si mati itu diberikan dalam bentuk faraid. Betul? Orang lelaki dapat 2 bahagian. Orang perempuan dapat 1 bahagian. Okey. Tetapi ada perbincangan. Allah Ta'ala perintahkan faraid. Tapi ada perbincangan. Dia kata, tak apalah Ustaz. Kami tahu, kami sedar faraid ni lebih baik Ustaz. Tapi kami dah mesyuarat dah. Tak apalah Ustaz. Yang lelaki pun kata, kita kongsi je lah sama kata. Duit tu ada 50,000, kami ni 5 orang anak Ustaz. Bahagilah 5 Ustaz. Tidak ada masalah. Walaupun tak nak ikut hukum mahkam Allah, tetapi selagi mana dia tak melanggari perintah Allah SWT, boleh. Cuma jangan kita bercakap lah, Ustaz, saya nampak Ustaz, bukan apa lah Ustaz. Kan?
faraid ni nampak tak berapa adil lah Ustaz. Nah, sebab orang perempuan dapat 1 bahagian, orang lelaki dapat 2 bahagian. Nak pula yang jaga arwah mak saya, arwah ayah saya baru-baru ni Ustaz, selama 3-4 tahun ni adik perempuan saya. Tup-tup tiba-tiba faraid dapat orang lelaki lebih. Minta maaf cakap lah Ustaz, adik-beradik yang lelaki jenguk pun tidak, ziarah pun tidak. Jadi saya nampak Ustaz, faraid ni tak berapa nak adil. Hati-hati bercakap macam tu. Okey, kalau kita tak nak buat faraid, tak apa. Dia ada jalan yang lain. Apa dia? Pembahagian sama rata. Tapi macam mana pun, faraid tu tetap duduk di depan. Dia tetap lebih mulia kerana dia ada hukum di dalam Al-Quranul Karim. Dia jauh lebih adil berbanding dengan akal fikiran kita. Cuma tak apa. Daripada satu sudut, kita nak kona, nak ke arah lain, yang mana arah lain tu tadi tidak membawa kepada kekufuran kepada Allah SWT. Samalah macam kes pemujaan ni tadi. Kita tak nak, tak apa, kita tak larang dia. Tapi kita melarang umat Islam, terutama orang yang berbangsa Melayu, pergi kepada festival, ataupun ritual, ataupun upacara, ataupun event. Ikut gilah nak cakap bahasa apa pun. Maka hukumannya ataupun perbuatannya adalah haram. Ni jangan main-main. Sebab hari ni banyak sangat kita bermudah-mudah. Kan? Semua agama, semua perayaan kita nak belasah. Orang lain, agama lain tak ada pun beria macam kita. Kotlah dalam bulan apa, tak lama lagi ni raya haji kita ni. Ada tak? Pakat-pakatlah kita ambil bahagian. Nak masuk ibadah korban ada? Jarang. Boleh tak non-Muslim ambil bahagian? Chinese ke, Indian ke, Kadazan ke, 1 ekor lembu 7 bahagian. Tiba-tiba dia nak join 1 bahagian. Kalau kat tempat Ustaz 800 dah. 1 bahagian RM 800. Sini tak tahulah berapa. 7,5 ke 8, Wallahualam. Boleh tak? Non-Muslim dia kata macam ni lah, saya pun nak join lah. Biasanya kalau ibadah korban ni, sembelih lembu ni, Chinese lah join, betul tak? India jarang lah. Sebab India dia kata Tuhan dia tu tadi, kalau tak silap Ustaz lah, lembu Tuhan dia tu. Jadi takkan dia nak masuk dalam ibadah dia, kan? Takkan nak masuk dalam ibadah kita, nak sembelih Tuhan dia pula. Kita kata contohlah acong. Dia nak masuk, boleh atau tak? 1 ekor lembu tu, boleh, harus. Tapi bahagian dia wajib kena bagi semua. Tak boleh. Tapi dia kata, tak apa mah. You punya layar, kami kasih kongsi-kongsi punya. Nampak? Tak apa, kau tim punya mau mantai. Contoh, tu tak ada masalah. Yang tak bolehnya, bahagian daging korban tu diberikan makan. Ini kaul yang muktamad. Kita YB, kan, tak lama lagi nak sambut Hari Raya Aidil Adha. Kita ambil bahagian daging tadi tu, sama ada mentah ataupun kita kata dah masak, pergi bagi makan kepada non-Muslim. Jawapannya haram. Lagi berdosa jika buat dengan sengaja. Okey? Kalau nak juga, pergi beli dekat Tesco sekejap. Dah tahu YB ni datang, dah tahu orang-orang besar ni datang. Masak 1 bahagian yang kita beli daging tadi tu dekat pasar. Okey? Jangan campurkan dengan ibadah korban punya daging. Okey? Tak adanya YB tu tanya, ini daging itu korban ke ataupun you beli pasar? Tak ada, dia tanya je dia. Kan? Kotlah Ustaz, Allah Ustaz. Bagilah sama, tak boleh. Okey? Kerana ibadah korban ni khususiyah untuk umat Islam, iaitulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada dah lah. Tapi dia nak join boleh. Kenapa ulama kata macam tu? Kerana dia tu tadi dituntut untuk memeluk Islam, dan antara alasan dia, illah dia panggil, nak menjinakkan hati hamba Allah tadi, mudah-mudahan dia peluk Islam. Okey? Sebab tu pensyariatan untuk acong ke, Joseph ke, ikutlah.
dia nak ambil dalam satu bahagian, 6 lagi yang lain dia seorang, boleh, tidak ada masalah. Tapi dia tak dapatlah pahala. Jangan duk kata pula Acong kan, ini adalah ibadah kurban bagi Acong, tahniah Acong. Okay? Kita kata tak ada lah pahala dia di sisi Allah. Cuma apabila dia bersedekah, apabila dia infak, apabila dia derma, adalah ganjaran yang Allah Ta'ala nak bagi atas dunia. Okey? Dan kena ingat juga, okey, kalau kita ambil bahagian ibadah kurban ni, okey, mesti sekurang-kurangnya satu bahagian 750 gram kita kena asing awal-awal. Okey, Ustaz pesan sekali lagi, kalau kita kata ada satu ekor lembu 7 bahagian, ni tak ada kena-mengena dengan non-Muslim lah, semua orang Muslim. Okey, bagi petugas-petugas, pelapah-pelapah, AJK Masjid Surau, seluruh dunia, mesti tarik dulu awal-awal 750 gram minimum sekurang-kurangnya. Daging fresh, tak nak campur tulang, tak nak campur kulit, tak nak campur apa benda fresh. Kalau dalam kitab dia sebut masih panas. Merah dan panas. Kan daging tu kalau orang biasa buat ibadah kurban, dia dah lapar tu, dia akan rasa panas tu. Masa tu tarik awal-awal untuk letak tepi untuk bagi fakir miskin. Okey? Kerana syarat sah ibadah kurban, mesti kena bagi fakir miskin 750 gram. Mesti wajib. Jadi 7 bahagian dalam satu ekor lembu mesti letak 7 plastik. Okey? Ini sajalah, dah kebetulan cerita pula ni. Ni tak lama lagi ni hukum. Kita buat tu bagus, tapi kadang-kadang ramai orang tak belajar, tak tahu macam mana pengurusan ibadah kurban. Lama buat atas dapat pahala saja. Sah ataupun tidak, kita tak tahu. Pahala tetap dapat. Tarik awal-awal, ambil 7 plastik kat sini. Sebab satu ekor lembu ni ada 7 bahagian. Kalau ada 4 ekor lembu, kalilah 7. 7, 14, 21, 28. Mesti ada 28 plastik. Sekurang-kurang letak tepi dulu dalam satu besin. Ambil 750 gram bubur plastik nombor 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Settle lembu pertama. Sekurang-kurang. Okey? Tetapi biasa kalau ustaz buat seminar, ustaz buat bengkel berkenaan dengan ibadah korban ni, ustaz katakan yang sebaiknya ambillah sekilo. Sebaiknya lagi. Ni hak Nabi buat ni. Nabi ambil hanya sebesar tapak tangan je daging tu Nabi ambil. Setengah riwayat kata segenggam. Tak kisahlah. Ambil sebesar tapak tangan. Selain daripada itu semuanya Nabi infakkan kepada fakir miskin. Itu ranking nombor 1 pahala paling besar. Okey? Ranking nombor 2 yang biasa kita buat. 1/3 untuk kita. Peserta ibadah korban, kita bayar 800 tadi. 1/3 pula kita bagi untuk orang ramai keliling kelalang kita. Tak kira lah dia orang kaya ke, pakai kereta besar ke, kereta kecil ke, rumah ada estro ke, tak ada estro ke, kan? Anak ramai ke, tak ramai ke, tak kira lah. Bini seorang ke, 2 orang ke, 3 orang ke, bini besar ke, bini kecil ke, dia nak bagi. Boleh kerana ada bahagian 1/3. Petugas ke apa ke semua masuk dalam tu lah. Dan 1/3 lagi masuk kepada siapa? Fakir miskin. Jadi biasanya kalau satu bahagian dapat berapa? Seekor lembu biasa berapa? Berat-berat juga kan. Kalau dah lapah semua tu, letak bahagian 7 tumpuk. 7 tumpuk sebab 7 bahagian ni. Agak-agak satu bahagian tu dapat dalam berapa? Agak-agak. Kita buburlah 9 kilo. Tapi sikit sangat tu 9 kilo. Sebab nak mudah cerita. 1/3, 1/3, 1/3. Betul? Kita letak 9 kilo. 3 kilo tadi tu bagi untuk kita. Sebab kita yang masuk. Betul? Peserta korban. 3 kilo lagi kita bagi pada orang-orang ramai. Tak kira lah 3 kilo tu nak bagi 500 gram ke,
Nah, ataupun nak bagi sekilo ke, ataupun nak bagi 200 gram ke, ikutlah. 3 kilo lagi bagi pada fakir miskin. Boleh ke tidak? Boleh. Ini ramai kita buat. Okey? Nah, bagi faham betul-betul. Sebab tak lama lagi kalau ada rezeki surau kita nak buat. Jangan sampai kita tersalah. Nah, kalau kita tersalah kita bimbang. Ni hukum fiqh sikit lah ni. Masuk sikit. Nah, jadi 3 kilo bagi pada fakir miskin. Boleh ke tak? Boleh. Kerana Ustaz kata, sekurang-kurang untuk bagi fakir miskin berapa gram tadi? Ustaz lupa lah. Berapa kuat sikit? 750. Tapi biasa buatlah ambil sekilo. Senang. Nah, itu wajib. Okey? Sebelum nak masak ke, kita dah lapar dah lembu nombor 1, tolong ambil daging dulu bagi dekat dapur. Jangan. Faham? Ada dah semelih ni, bang, ambil 7 plastik bang, buat sini jap. Panggil dulu. Nah, bagi 7 plastik, bagi 7 plastik. Oh, ni lembu nombor 1 Lembu nombor 2 ujung sana. Dia belum lagi. Belum, tak apa. Bang, ambil 7 plastik mari sini. Nah, kita pun ambil sekilo, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ngam 7 kilo, 7 plastik. Bubuh tepi siang-siang. Awal-awal. Kalau lebih, lagi bagus. Tadi Ustaz kata 9 kilo, 3 kilo. 3 kilo, 3 kilo, 3. Oh, lagi cantik lah tu. Ni Ustaz buat misal, mudah-mudah. Nak bagi faham. Nah, tuan-tuan bagilah lebih ke kepada fakir miskin tu. Ni Ustaz buat sekilo. 7 kilo, 7 plastik. Letak tepi. Dah letak dah. Dah letak dah. Okey, ambil sikit potongan-potongan, tanya muslimat, dia nak apa, nak tulang ke? Nah, nak bahagian apa ke? Okey, kita pergi hantar dapur. Tak ada masalah. Nah, sebab tu kita kena faham dulu awal-awal. Lepas tu sana pula lembu 2. Bang, 7 plastik macam ni. Nah, saya nak asingkan dulu awal-awal. Kumpul. Berapa semua? Ada 4 ekor lah Ustaz. 7, 14, 21, 28. Maksudnya 28 plastik. Betul? Lebih kurang dalam 28 kilo lah. Mudah-mudah. Daging mentah sahaja. Okey? Jangan campur kulit. Jangan campur tulang. Jangan campur apa lagi? Ikutlah. Hati ke, limpa, ikut gila. Fresh 7 kilo tadi tu, 1 ekor lembu, 7 bahagian tadi tu letak tepi. Dah settle, baru lega. Okay? Kalau kita ikutlah Ustaz, kami dah letak dah, dapatlah dalam 4 besin, 5 besin. Nah, total sekilo kami letak. Siapa yang ada kupon boleh ambil. Mana bahagian fakir miskin? Kita tak asingkan awal-awal, pengurusan yang buat besok, jawab di hadapan Allah SWT. Tak sah. Kerana syarat sah untuk ibadah kurban dari itu, mesti asing awal-awal untuk fakir miskin. Tak sah bagi yang dah masak. Kalau akikah boleh. Okey? Ustaz, akikah bagi yang masak pada fakir miskin. Boleh? Tak ada masalah. Tapi kalau korban, tak lama lagi 10 Zulhijjah. InsyaAllah Ustaz duduk tengok kalender 10 Julai. Nah, tapi jatuh ayahat. Nah, tapi kena tengok dululah. Nah, kan? Orang panggil apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pengumuman dulu. Nah, sebab maklum dah lah. Nah, kita baru-baru ni raya prank juga. Takut ni pun prank sekali lagi. Kan? Tak apa. Tenang-tenang dulu. Nah, nanti dia akan maklumkan kepada kita. Nah, dah dapat tahu 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah tu dah cantik dah tu. Nah, dah kita boleh anggarkan dah 10 Zulhijjah tu bila. Okey? Sebab ramai kan tu. Oh, belasah potong, lapar, letak satu bahagian. Okey, kita bagi kupon. Ataupun beratur. Biasa tempat Ustaz di belah-belah bandar sana tu bagi kupon. Nah, sebab dia tak nak dalam satu rumah tu dapat sampai 4 orang, 5 orang. Cucu datang, cicit datang, menantu datang. Kucing pun bawa juga. Nah, nak ambilkan daging tadi tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, jadi tak nak bagi satu rumah tu terlalu banyak, jadi bagi kupon. Nah, boleh? Nah, ataupun ada setengah tempat tak ada je. Asalkan siapa datang dia bagi je. Boleh macam tu, tak ada masalah. Nah, tapi macam Ustaz kata tadi, tarik awal-awal. Oh, dalam kawasan Seremban kita, terutama fasa 3A kita ni, siapa dia fakir miskin? Nah,
mana masjid kat sini Oh, masjid A. Setiap masjid dia ada nama dan kontak number orang fakir miskin duduk bawah dia. Okay? Mungkin surau kita tak ada. Pergi tanya masjid. Surau kita duduk bawah apa? Masjid Muttaqin contohlah. Nah, pergi masjid Muttaqin. Imam, saya daripada surau sekian-sekian, saya nak nama dalam karyah kita yang fakir miskin. Ada tak? Oh, ramai. Nah, ramai sangat Ustaz. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Karim. Nah, tak apalah Imam, saya ni ada 28 kilo ni. Fakir miskin berapa ramai? Fakir miskin 200 orang. Tak apalah Imam. Nah, saya ada yang 20 apa tadi berapa? 7, 14, 21, 28. 28 kilo ni, 28 plastik ni, Imam bagilah mana yang dapat. Nah, saya setakat ni surau saya ada buat banyak ni saja. Nah, mungkin kalau surau-surau lain ada hantar, bagi pada fakir miskin yang lain. Nah, jadi fakir miskin 28 orang ni, boleh tak Imam tolong sampaikan? Tak apa, awak ambil kontak number ni, awak pergi telefon dia, sama ada suruh dia datang ataupun kita pergi hantar. Settle masalah. Nah, jangan kata tak ada. Tak ada lah Ustaz, Seremban. Okey, pindah sebelah. Sebelah bukan negeri, daerah. Mana kita? Contoh nilai. Mana lagi? Sebelah-sebelah kita. Ikutlah. Nah, Rembau ke? Nah, Mantin ke? Ikutlah. Tak ada lah Ustaz. Negeri Sembilan. Boleh pindah kepada negeri. Berdekatan kita, Selangor. Berdekatan kita, Melaka. Nah, maka mesti ada fakir miskin yang kita kata layak untuk dapat bantuan zakat. Mesti ada. Kena awal-awal tarik situ. Nah, di kita tak, awal-awal petugas biasanya tarik apa? Dia tengok line clear je, dia potong ekor, dia sorok bawah canvas. Hawa betul. Nah, dia tengok line cantik, dia petugas, orang tak tahu. Nah, dia potong. Ada yang memang jenis suka sup zakar. Zakar pun dia rembat juga. Nah, lembu tu tadi, nah, yang tak tahan tu dia ikat elok-elok dalam plastik tu, bubuh dalam raga motor dia. Perbuatannya haram, lagi berdosa besar. Jangan main-main. Nah, tu wajib bagi dulu. Dah tak ada pengurusan kata tak apalah ni. Nah, kepala ni Ustaz macam mana nak 7 bahagian Ustaz? Ada tak yang nak Ustaz? Semua tak nak. Nah, tak apalah Ustaz, kalau tak nak kita buat masak lah, boleh. Nah, ataupun kita wakilkan, bang, ni 7 ni dah tak ada orang dah nak ni bang, kepala ni bang. Tak apalah, boleh tanam, tak ada masalah. Bang, lembu ni bang, kita ada kulit dia ni. Nah, kulit dia ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dah tak ada siapa dah nak dah ni. Nah, kita tanam, boleh. Tapi kalau ada yang nak, boleh tak kita bagi? Boleh, tak ada masalah. Nah, sebab kita dah tentukan pada awal-awal masa kita terima duit tadi. Nah, saya terima segala jumlah wang RM800 untuk satu bahagian ini, saya serahkan segala pengurusan kepada Surau An-Nur. Settle lah. Bila kata segala pengurusan, akad jual beli lembu tu dia dah serah pada kita. Kedua, sembelihan tu dia dah serahkan pada kita. Tiga, pengagihan kurban tu dia dah serahkan pada kita. Nah, jadi kitalah kena takbir. Nah, dan tak ada istilah nak jual-jual. Oh, dah tak nak dah ni. Nah, apa kulit lembu ni, tiba-tiba datang seorang wakil, tak tahu daripada mana. Nah, bang, boleh tak saya nak beli bang? Tengok dia Muslim, tak boleh akad jual beli, haram. Nak tanam dah ni, tak boleh. Cuma kalau kata abang nak bagi duit tu, tabung surau tu, abang masukkanlah kat situ. Nah, sebab tak boleh dah kita nak jual dah. Sama juga bagi upah. Mana Ustaz Nazri tadi tu? Dia yang sembelih kan 5 ekor tadi. Ustaz, ni ambil ni daging korban ni Ustaz. Upah Ustaz, haram. Sebut upah. Mana petugas nombor 1, lembu nombor 1 tadi tu? Berapa orang? 4 orang Main sekejap. Petugas. Ini upah awak 1, 2, 3, 4. Jangan duk sebut upah. Kalau nak upah juga pada petugas atau tukang sembelih, boleh. Tapi selain daripada daging korban. Faham? Mana Ustaz Nazri tadi tu panggil kejap, dia sembelih tadi. Ustaz, ni ada upah sikit. Ustaz, ampau pada Ustaz. Tak apa. Ustaz, tolong pergi dekat kereta saya tu Ustaz.
Ustaz sembelih berapa ekor tadi? Semua lah Ustaz sembelih 5 ekor. Ustaz, sekejap lagi insyaAllah ada Ustaz punya daging korban tu. Ustaz tolong ambil dalam kereta saya tu ada beras. Nah, dengan susu, Ustaz ambil lah 3-4 tin ke ikut Ustaz lah. Beras ada 5 kilo tu, Ustaz ambil lah 5 kilo tu satu kampit. Lepas tu ambil lah susu tu, upah Ustaz. Boleh. Upah selain daging korban, boleh. Harus. Tapi daging korban tu dia sebut sebagai upah, haram. Okay? Jangan kita sebut, ni upah ni. Sama juga macam petugas. Petugas nak ambil daging korban boleh tak? Ustaz tanya, petugas nak ambil daging korban boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Nah, cuma macam Ustaz kata tadi, jangan duk sebut upah. Ni upah ni, mana ni? Ali, Abu, Ahmad, Karim. Dia 4 orang, bagi upah pada dia. Jangan, kerana tidak ada istilah upah daripada ibadat kita, iaitulah sembelihan ibadah korban. Sebab tu kebanyakan, ramai daripada kita yang banyak Ustaz tengok lah, yang lain cantik. Nak sembelih, nak tukang lapah, apa lagi? Nak tukang timbang. Itu semua cantik. Tak jadi masalah. Pengalaman Ustaz lah, duk uruskan dalam 7 tahun, 8 tahun ni. Di mana-mana tempat, biasanya tak jadi masalah. Yang banyak jadi masalahnya, pertama, dia tak asingkan awal-awal untuk fakir miskin. Itu nombor 1. Yang kedua, daripada kalangan petugas yang kalau tak faham, dia dah suruh awal-awal. Dia punya bahagian, dia dan sebagainya. Hukumnya adalah haram. Habis, nanti tak ada orang dah nak lah Ustaz. Ambil aje lah Ustaz. Kita sebagai pengurusan, contoh. Pihak pengurusan dah tak ada orang nak dah lah Ustaz. Nak buat macam mana? Kalau tak ada ni, kami nak tanam je dekat belakang tu Ustaz. Nak buat apa lagi? Dengan najis dia lagi, dengan kulit lagi, dengan dia punya usus lagi Ustaz. Ada orang nak ni. Boleh bagi, tidak ada apa-apa masalah. Sebab tu kena faham dalam bab ibadah korban. Banyak lagi lah. Cuma Ustaz tak nak cerita panjang. Ni dah masuk syuruk ni. Tu kata. Habis. Apakah maksud tasawuf? Jadi dia kata, dia terpenuhi dengan tuntutan firman Allah di atas dan hubung kaitnya dengan ilmu tasawuf. Okey? Jadi dia kata dekat sini, kita nak membicarakan dengan detail. Apa yang kita faham dengan tasawuf, penyucian hati. Apakah maksud tasawuf? Apakah hubung kaitnya dengan penegasan Allah menerusi firman-Nya bahawa mereka yang telah membersihkan jiwa adalah mereka yang telah dijamin kejayaan di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat yang kekal. Orang yang belajar tasawuf ni kena ingat, dia akan sentiasa ingat diri dia banyak salah. Dan dia tak malu, dia tak segan, dia tak takut, dia tak rasa hina bila dia melakukan kesilapan, dia buat permohonan maaf. Dia takkan berasa malu. Bahkan ulama' sebut dialah adalah sebenar-benarnya orang yang betul-betul mengikut Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Betul tak? Tiap-tiap kuliah yang baik daripada Allah, yang salah daripada ustaz sendiri, mohon maaf, duk sebut hari-hari. Dengan isteri kita, abang minta maaf. Dengan mak ayah kita, adik minta maaf. Kalau ada terkurang, tersilap dan sebagainya, bukan hari raya semata-mata kita minta maaf. Saja. Tambah sekarang kan kadang-kadang banyak daripada kalangan kita banyak mengaji lah, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz, minta maaf mengganggu. Nampak? Kita baca tu pun mula-mula sedap. Kadang-kadang tak apa-apa dah datang WhatsApp. Ustaz jadi ke datang? Datang mana kata aku ni? Kadang-kadang ramai orang WhatsApp kan. Bila kita baca Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum, maaf mengganggu Ustaz, nak tanya, jadi sedap sikit. Kita baca tu habis. Jadi perkataan dia kata membersihkan jiwa adalah telah dijamin kejayaan. Inilah yang perlu kita faham dan selami sebelum kita merentasi jalan mujahadah. Tulis sikit jalan mujahadah tu, kalau ada kitab tu. Apa dia merentasi jalan mujahadah tu? Tulis sikit, jalan yang penuh dengan dugaan. Tulis sikit, jalan yang penuh dengan dugaan
Dan buat dalam kurungan aqabah. Aqabah. Apa dia aqabah? Bonggolan. Kalau macam kita lah, apa orang panggil? Kepayahan nak merentasi tu, kalau bahasa kita sekarang, Allah Ustaz, jalan depan sikit roblok, jalan depan sikit roblok, jalan depan sikit. Macam itulah nak melayari daripada sudut merentasi jalan mujahadah. Apa dia? Ya Allah Ustaz, kadang-kadang terjatuh, kadang-kadang dugaan, kadang-kadang rintangan, kadang-kadang macam-macam lah Ustaz datang. Nah, di saat nak berubah ni Ustaz, ya Allah Ustaz, memang kena mujahadah sungguh. Apa mujahadah? Mujahadah ni kita kuat semangat untuk lalu lagi banyak ujian kita nak rentas apabila kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu banyak kita guna konsep hari ni. Nah, Allah Taala uji kita, tanda Allah Taala sayang. Betul lah tu. Nah, dia panggil aqabah dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali. Dia sebut mujahadah ni antara orang bersusah payah. Allah Ta'ala bersebut dalam Quran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Nah, nak dapatkan satu-satu benda ni kena mujahadah, kena payah-payah. Nah, nak boleh hafal Quran, nak boleh hafal matan, nak bagi reti, kena payah-payah. Takkan boleh duduk dalam senang-senang. Kan? Imam Syafi'i dulu, Ustaz ada cerita tak? Nah, sampai orang tanya dia, Syekh, nah, kenapa lengan sebelah kanan ni pendek ataupun ketat? Kenapa sebelah kiri tu labuh sangat? Ni, dia punya baju jubah Imam Syafi'i ni ketat macam ni. Nah, tak ada mengengkor-engkor ke bawah. Nah, kalau kita buatlah sama besarnya Ustaz, lengan tu. Kan? Imam Syafi'i satu belah ni, Allahumma salli ala sayyidina, ngam-ngam fit-fit dengan lengan dia. Nah, sebelah pula labuh sampai ke bawah. Anak-anak murid tanyalah, Syekh, apa pelik baju Syekh ni? Nah, ataupun kawan-kawan ashab Al-Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris ni. Nah, kenapalah baju Syekh ni pelik daripada orang? Nah, buat betul-betul lah. Kata Al-Imam Syafi'i rahimakumullah ta'ala, nak kata mujahadah, payah-payah, aku duit tak ada. Mak aku miskin, aku nak tulis pun aku tak ada pen, aku nak buat catatan pun kertas pun aku tak ada. Nah, usahkan cerita baju. Nah, pen kertas, habis apa kena-mengena pula sebelah tadi tu kecil, sebelah tu besar. Nah, kan, kalau kita dah rupa apa dah baju kau ni pattern baru ke apa ni? Kan? Kalau kita lah, jawab Al-Imam Syafi'i, aku ni orang susah. Nah, tapi punya alim, mujahadah, payah-payah tu. Nah, kerana mak aku jahitkan baju aku ni tadi rengkup macam ni, fit macam ni, kerana tak mudah kotor. Aku buat-buat kerja tak bercalit dengan orang, aku nak makan tak mudah kena barang, aku nak berjalan. Habis yang sebelah tu labuh ke main ke apa halnya pula? Aku ni duit tak ada, usahkan nak beli kertas, usahkan nak beli pen, nak beli baju, bag. Kalau kita ini apa orang panggil? File. Nah, nak masukkan kitab-kitab aku duit tak ada. Habis tu, masukkanlah kitab-kitab ni tadi dalam baju tadi yang labuh tadi tu. Lepas tu, masukkan, pegang dekat dada, bawa balik rumah, keluar rumah, pergi balik, keluar balik. Itu umpamanya. Nah, ni duk masukkan kitab ni, tak pernah lagi lah kita. Nah, sampai apa hal kak, lain macam jubah kak tu. Jubah abaya ke apa tu kak? Nah, pelik daripada orang je kak. Nah, tak ada Ustaz, saya ni orang miskin. Apa hal dia sebelah tu ketat berbenar tu, sebelah kiri tu lain macam. Nah, saya nak ikut Imam Syafi'i Ustaz. Nampak? Nah, maksudnya mujahadah, payah. Nah, sebab tu orang-orang hebat ni dia bermula dengan payah. Nah, jaranglah orang yang hebat-hebat ni, orang mulia-mulia ni, mulia di sisi Allah lah, bukan mulia indan nas, di sisi manusia. Nah, mulia di sisi manusia ramai. Nah, asal buat pembangunan sikit, itulah hebat. Zaman Fir'aun pun dah berlaku dah. Nah, bukan kita kata kita tak nak pembangunan, bukan. Nah, ni rohani manusia ni, bagus pembangunan kena ada. Nah, tanda Islam tu maju, tapi agama kita ni tadi, dia takkan dapat dengan bersenang-senang. Nah, bahkan pepatah Imam Syafi'i kan, ilmu itu perlu didatangi, bukan mendatangi. Kan kata Imam Syafi'i, ilmu tu perlu didatangi, kau kena pergi.
Nah, bukan mendatangi. Ilmu tu nak datang. Kalau ibarat contohlah, ni lah. Patutnya ibu-ibu, ayah-ayah yang kena pergi rumah ustaz-ustaz tu. Nah, pergi cari mana ustaz dalam kawasan kita ni. Nah, ada buka kitab fiqh, pergi minta pada dia, Ustaz hari apa free? Waktu apa free ustaz? Jom kita buat kelas, saya nak belajar dengan ustaz. Patutnya macam tu. Nah, tapi tak apa dah lah. Sebab apa? Ustaz, boleh tak kami nak ambil undangan daripada ustaz, jemputan untuk datang bla 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 bla. Kita bagi tahu ahli karya, kita kumpul satu tempat. Tak jadi masalah. Boleh? Nah, tapi patutnya adabnya, macam ibu-ibu dulu belajar sekolah dulu. Cikgu datang rumah ibu-ibu ke ibu-ibu pergi rumah, pergi sekolah. Nah, belajar Iqra' dulu dengan ustaz-ustaz dululah. Nah, lepas habis daripada sekolah rendah petang-petang tu, nah, lepas maghrib tu abah, mak kita, ayah kita kata, siap mandi cepat. Nah, kejap lagi ada kelas Iqra'. Ibu-ibu pergi dekat dia ke dia tu datang rumah ibu-ibu? Dia tu ustaz-ustazah tu lah. Nah, kita akan pergi rumah ustaz tu. Assalamualaikum ustazah. Nah, kami dah sampai nak mengaji Quran, nak mengaji Iqra'. Masuk. Itu kaedah dia yang sebetulnya. Nah, tapi adakah salah macam ni ustaz? Tak salah. Cuma nak gambarkan ilmu ni memang kena payah-payah. Nah, kena hafal, kena ingat, kena tengok, kena amal. Memang payah-payah baru dia jadi. Tu maksud mujahadah. Betul tak? Nah, dengar jangan mengumpat. Lepas habis kuliah mengumpat dah. Nah, jangan riak. Duk baca Quran, tiba-tiba balik tanya, Bang, abang dah baca dah 1 juzuk dah. Nah, saya baru lepas habis 1 juzuk ni. Nah, takut-takut rosak 1 juzuk kita dengan kita memerli-merli orang lain dan sebagainya. Nah, kita buat tu bagus dah. Nah, cuma kadang-kadang kita terlepas pandang bahawasanya kadang-kala, sebab tu ada ulama kata kadang-kadang kita kena istighfar di atas istighfar. Nah, kena istighfar atas istighfar. Allahumma salli. Maksudnya apa ustaz? Kadang-kadang kita istighfar tu kita nak tunjuk pada orang yang kita ni tadi rajin bertaubat. Nah, terselit dalam kita tu tadi riak. Nah, ra'a maksudnya menunjuk-nunjuk. Nah, tapi kita cubalah. Nah, kita buat ni ustaz, tak ada apa lah ustaz, tak ada orang pun saya tak heran lah ustaz. Nah, janji saya nak mencapai kejayaan daripada Allah. Habis. Sikit lagi. Dah 7 suku dia ni. Untuk itu penulis merasa terpanggil untuk membahaskan definisi tasawuf itu sendiri agar proses pembersihan jiwa seperti yang dituntut oleh Allah dapat dihayati menerusi disiplin ilmu ini. Nah, apa dia tasawuf? Kita masuk sikit dah. 5 minit je ustaz minjam. Nah, tasawuf dari segi bahasa. Para ulama berselisih pendapat mengenai takrif. Tulis sikit, takrif tu apa? Pengertian. Pengertian. Nah, pengertian. Okey? Sehingga melebihi 2000 takrif. Ya Allah. Nah, banyaknya. Kan? Tasawuf ni tasawuf penyucian hati. Lagi, tasawuf ni kita rasa diri kita yang salah. Lagi, tasawuf ni adalah melapikkan kita daripada ego. Lagi, tasawuf macam-macam takrif lah. Nah, sauf yang bermaksud pakaian. Allahumma salli ala suf. Nah, yang bermaksud pakaian yang diperbuat daripada bulu binatang. Nampak? Nak tutup. Kan kalau sejuk-sejuk. Nah, macam itulah juga ilmu ni. Dia tutup kita. Usuluddin faham dah. Nah, fiqh, hukum akam mengerti dah. Jangan sampai lupa ada lapik tasawuf. Okey? Nah, walaupun kau hebat macam mana pun, hati-hati. Nah, kadang-kala boleh datang kekotoran-kekotoran yang ada dekat luar tu. So, pakailah baju. Baju itulah diumpamakan supaya jangan masuk benda-benda kotor. Tu nisbah zahir. Okey? Dan menjadi pakaian kebanyakan ahli tasawuf. Tengok muka surah 4 sikit. Nah, inilah pendapat yang masyhur daripada kalangan para alim ulama. Jadi nak lapik baju kita. Okey? Lagi apa lagi? As-saf yang bermaksud saf atau barisan.
Kan? Istawu sufufakum, luruskan saf. Nah, kita dah sebut tu. Nah, solat kita, definisi ini dinyatakan oleh ulama kerana melihat kepada sifat ahli tasawuf yang sentiasa berada di dalam saf hadapan ketika solat. Ya Allah. Nah, ahli tasawuf bila mana dia buat ibadat, dia nakkan kita kata duduk di hadapan, terutama dalam bab solat berjemaah. Kerana apa? Kerana di antaranya ganjarannya begitu luar biasa. Okey, lebih daripada orang. Tapi dia buat ibadat bukan untuk ganjaran. Tu satu sudut kena faham pula. Bagi orang macam kita nak. Nah, Ustaz, saya masuk ibadah korban ni Ustaz. Betul ke Ustaz? Lembu, kambing tu akan jadi binatang saya besok dekat syurga. Betul? Nah, ada ulama kata bukan. Maksudnya dia sebahagian daripada binatang yang menjadi ganjaran Allah Ta'ala akan bayar besok dekat akhirat. Dia bukan jadi binatang tunggangan pada kita. Nah, tapi ada ulama berpendapat macam tu. Ustaz, berapa banyak pahala dia Ustaz? Nah, kita buat ibadah ni Ustaz. Nah, Ustaz maklumlah Ustaz, sekarang luar negara murah. RM350. Nah, tempat saya 750. Oh, cekik darah. Hawau betul cekik darah disebut. Nah, kena ingat, macam mana pun tetap afdal aksaru sawaban karyah kita. Okey, sebab bagi makan karyah kita ni lagi afdal. Nah, kecuali Ustaz, macam mana surau saya tak nak dah seremban. Nah, saya bagi dekat masjid pun dah penuh dah Ustaz. Tak nak tu bukan tak nak apa, penuh dah. Nah, macam mana Ustaz boleh tak saya ni tadi pindahkan saya punya tadi dekat sebelah? Nah, dekat Rembau ke, kadang-kadang masjid-masjid ada buat, boleh, tidak ada masalah. Nah, macam mana pun dalam karya, pindah, barulah kita kata boleh buat di luar. Tapi nak buat pun boleh. Majlis Fatwa Kebangsaan sebut dah boleh, harus. Nah, sekarang Ustaz cerita ni apa? Afdal, betul tak? Ustaz sebut tadi awal-awal. Nah, lagi afdal, tengok penyembelihan. Ustaz, tak boleh nak tengok lah Ustaz. Kesian. Nanti tak lalu nak makan daging tu Ustaz. Berada di persekitaran kawasan ibadah sembelihan. Itu yang dituntut. Nah, tak payah tengok. Nah, Ustaz, mana lembu saya? Akak nama siapa? Aminah binti Abu. Oh, akak punya lembu 2. Tu sana. Nah, kejap lagi nak sembelih, akak berada di sekitar kawasan tu. Itulah yang terlebih afdal. Okey, nak buat dekat luar pun tak ada masalah, tapi dituntut lebih utama. Tak usah duk berkira sangatlah. Nah, setahun sekali sahaja kita buat ibadah korban. Nah, tapi dah tak ada dah Ustaz, jenuh cari dah, belaka-belaka penuh. Nah, tempat lain penuh, tak ada arah dah Ustaz. Nak pindah dekat Selangor ke Johor ke, tak ada habis dah. Nah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak apalah Ustaz, saya buat Kemboja. Nah, tak apalah Ustaz, saya buat Sudan. Tak apalah Ustaz, tak apa, Alhamdulillah. Kan? Macam yang baru-baru ni lah, yang kena musibah banjir tu. Dekat mana? Selangor kan? Shah Alam habis semua. Ustaz sebut juga dalam kuliah. Kan? Masa tu lah. Nah, kita kalau orang datang luar negara minta tolong daripada Syria, nah, daripada mana lagi? Palestin, daripada Gaza. Nah, sakan kita bantu. Bagus, teruskan. Bukan Ustaz kata salah. Teruskan bantu Gaza, Palestin. Tapi kita kena ingat, sekarang rakyat kita, negara kita, orang Islam kita, bangsa Melayu kita sedang diuji. Nah, kita kalau tak boleh banyak pun, kita sumbanglah sikit. Tak boleh tenaga kita, duit kita. Tak boleh duit, tenaga kita. Tak boleh tenaga, pakaian. Bantulah, jangan duduk diam. Nah, sebab berlaku tempat kita, Shah Alam dekat sini adalah dalam sejam setengah 2 jam. Nah, Hulu Langat. Nah, kalau ikut jalan Kuala Kelawang tu lagi dekat dengan tempat kita ni. Nah, apa yang kita bantu? Maka tak salah sebelum ni kita bantu tempat lain, tapi caknanya samalah macam ibadah korban. Ibu-ibu niat nak bantu fakir miskin di sana, bagus, tak ada masalah, boleh, teruskan. Nah, tapi sebelum tu cuba tanya-tanya, risik-risik dulu. Nah, surau An-Nur ada tak buat? Ustaz, Alhamdulillah ada kosong lagi tak? Kami nak masuk lah Ustaz. Nah, satu bahagian dia dituntut dalam satu rumah satu orang.
Dituntut. Nah, kalau dah suami dah ambil tahun ni, isteri tak perlu. Tapi dua-dua nak ambil, lebih afdal. Dia yang nak satu rumah, dia panggil sunat muakkadah, hukum dia sangat dituntut. Nah, satu rumah tahun lepas abang dah buat kan, tahun ni saya pula buat isteri. Nah, tahun ni anak kita ada duduk dengan kita lah. Nah, tanya dia, nah, tahun lepas mak dah buat dah, 2 tahun lepas abah buat, tahun ni kau nak buat tak? Tak apalah mak. Nah, maka kita kembali buat dalam satu rumah. Nah, cukup untuk seorang setiap rumah. Kira dah sendiri. Nah, itu yang sebaiknya. Tapi kalau dah semua nak buat, itu yang terlebih afdal. Ni dalam bab ibadah korban. Nah, tapi kalau kita kata kepada orang yang tasawuf ni, dia bukan dah ganjaran pahala. Dia adalah untuk dekatkan diri dia dengan Allah. Semua dia buat ibadat kerana Allah. Tapi ganjaran tu besar lah. Nah, dia datang duduk dekat depan. Nah, softnya rapat, lepas tu khusyuknya lebih. Nah, maka dia nak kerjakan duduk kedudukan yang berada di hadapan. Nanti kita sambung lagi kuliah kita 725 dah ni. Nah, tu kata datang jauh-jauh ni. Nah, perjalanan lagi lama daripada kuliah. Ini kalau ni nak tarik sikit lagi ni, tapi tengok lain macam je, muka sedih je, Malaysia kalah malam tadi. Nah, berhenti awal lah kan, mengamuk pula kan. Nah, yang seterusnya bermaksud kesucian hati as-safa. Nah, bermaksud kesucian hati, bersih daripada sifat-sifat mazmumah. Tanda elok-elok. Nah, hari ni berapa bulan, nanti kita sambung lagi pada kuliah kita pada sesi yang akan datang. Hari ni 12 hari bulan 6. Nah, nanti kita sambung lagi sesi kita akan datang insya-Allah. Nah, pada perkataan yang bermaksud as-safa, yang bermaksud kesucian hati, bersih, as-sifat. Nah, maksudnya kebersihan. Nah, tahirah. Nah, innallaha yuhibbut tawabin, bersih. Tu kita nak. Betul, tasawuf. Nah, kita nak bersihkan. Betul, kita dah buat, betul. Nah, ada pula orang kata tasawuf ni lebih kotor daripada ayat cak. La ilaha illallah Muhammad. Maksudnya belajar kitab tasawuf ni lebih kotor, lebih buruk, lebih teruk, lebih busuk, lebih keji lagi daripada air cak. Tahu air cak? Nah, ibu-ibu basuh dekat sinki dapur tu. Nah, keluar air. Daripada toilet ibu-ibu tu keluar air. Bercantum satu tempat. Itulah orang-orang utara panggil ayat cak. Nah, ada kata belajar tasawuf ni, nah, lebih kotor daripada ayat cak. Gila babi punya orang. Nah, pelik-pelik sungguh. Belajar berkenaan dengan bersih hati, dia panggil ayat cak. La haula wala quwata illa billah. Nah, duduk dalam ni kita katakan jangan duk berasa diri kita lebih. Nah, ramai-ramai ni yang paling hina, yang paling susah, yang paling dhaif, yang paling lemah, paling banyak dosa ni lah orang duk cakap ke depan ni. Nah, sebab lagi banyak cakap, lagi banyak silap, kata Nabi SAW. Nah, jadi macam mana kita nak kata belajar tasawuf ni perbuatan ataupun ilmu yang kotor? Nah, tak nampak langsung, sedangkan kita belajar untuk kita bersihkan diri kita. Dia buat perumpamaan. Kan? Macam dulu di kampung-kampung lah, kalau rumah teres kita tak ada, dia dah mengalir terus ke longkang. Jadi kita tak boleh nak nampak takungan air tu. Nah, kalau di kampung-kampung dulu, mak ayah kita dulu, paip singki tu kumpul satu tempat, bertakung dekat rumput tu. Nah, dekat tanah tu. Daripada air najis, air toilet, berkumpul juga dekat situ. Lama-lama dia meresap-meresap. Itulah umpama ayat cak. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi hati-hatilah kita bercakap tu. Nah, kita tak suka belajar, kita tak pandai nak mengajar orang, tak ada masalah. Jangan duk kata. Nah, kalau kita kata awak punya mengajar tu sesat macam mana? Nah, jadi hati-hati. Nah, bukan kita nak kelahi nak apa. Nah, berbeza pandangan itu satu kedudukan yang mulia di sisi para sahabat. Nah, jadi tak ada masalah. Nah, jangan sampai kita membawa ni orang-orang yang tak semayang berapa ramai. Nah, orang yang dedah aurat berapa ramai. Tak malu lagi dalam Facebook, dalam internet, dalam Instagram tu. Nah, tak malu yang kaya raya duk tayang aurat. Nah, yang kaya raya tu tadi duk tunjuk kemewahan dia. Nabi sebut dah ni. Nah, duk tunjuk dia punya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak terlarat dah nak sebut dah. Nah, di mulut ni tak terlarat dah. Nah, tak malu langsung. Nah, dengan perbuatan-perbuatannya tak malu. Nah, sebab tak ada undang-undang laman sosial kita boleh buat satu tindakan.
Nah, cyber bully ke bully cyber ke. Nah, tak ada had, tak ada undang-undang. Nah, daripada negara kita yang boleh, oh dia ni jual ubat lucah, dia ni jual ubat, tak malu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi itulah, nah, antara benda yang kita nak faham. Nah, cari rezeki sumber yang halal, bukan duit banyak semata-mata. Kalau nak kata banyak, Qarun tu bapak segala harta. Nah, gedung dia saja, kunci gedung dia 7 orang. Nah, sebilangan ulama sebut 70 orang badan sasa kena pikul. Nah, anak kunci harta tu saduk cerita lah. Ni Qarun ni yang Allah Taala laknatkan sepupu Nabi Musa AS. Nah, jadi hati-hati. Nah, bukan bermakna kita banyak duit, kita apa semua itu tanda kita berjaya. Tak. Nah, tetapi bila kita banyak duit, kita ada rezeki, kita bantu orang. Nah, saya suka tengok apa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau di Kedah tu apa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustaz Madat tu Murtada tu. Nah, Ustaz Yusuf apa, Yaqub Yusuf Yusra tu. Nah, kan dia nak buat one stop center. Nah, di tempat dia di Kedah kalau tak silap ustaz lah. Nah, dekat situ ada klinik, dekat situ tahfiz, dekat situ boleh tidur, dekat situ orang yang tak ada duit, dekat situ pusat pengajian, one stop center dia tulis. Nah, arwah abang dia tu kan, Ustaz Murtada tu. Nah, dia nak hidupkan balik. Tu kadang-kadang dia minta sumbangan, nah, minta infak, minta wakaf. Nah, itu semua menjalankan pahala kita untuk cari redha Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh buat, kita support. Jangan kata pula, apalah ni ustaz, ini semua nak nak ambil hak orang, nak ambil duit orang ni ustaz, peminta sedekah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, awak tak nak bagi, diam-diamlah. Nah, mana tahu pahala tu berpanjangan sehingga awak dalam kubur. Orang tasawuf sebut harta kita yang sebenar adalah harta kita infak jalan Allah. Harta dalam poket kita bukan kalau keluar mati milik harta faraid. Nah, harta dalam bank kita pun bukan. Harta yang kita makan akan jadi najis pula. Harta kita sebenar adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah fi sabilillah. Jadi insya-Allah nanti kita sambung lagi pada as-sifat yang bermaksud kesucian hati dan bersih daripada sifat-sifat mazmumah. Jadi ustaz rasa cukup dulu. Minta maaf banyak-banyak terambil masa yang lama pada pagi yang mulia ini, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. InsyaAllah nanti ada rezeki, nanti kita sambung. Tanda elok-elok hari ni 12 hari bulan 6. Nanti Ustaz sambung pada sesi slot yang akan datang. Ia memberikan kejayaan, memberikan keterbukaan kepada kita untuk faham lagi pada masa-masa yang akan datang. Sekali lagi Ustaz mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, tersilap bicara. InsyaAllah nanti ada rezeki kita ketemu lagi pada kuliah yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna wa la tankusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tusir alaina wardina warda anna ya maulana. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.